Nama saya Nurdiana Izzati binti Muhammad, bermetrik 276884. Berita palsu ialah sejenis propaganda yang terdiri daripada penyebaran maklumat yang salah secara sengaja melalui media penyiaran ataupun di media sosial. Media sosial merupakan penyebaran maklumat dan medium perhubungan serta telah menjadi satu trend dalam kehidupan masyarakat masa kini dalam pelbagai peringkat umur. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil kajian laporan digital 2019 yang dikeluarkan oleh Hootsuite dan We Are Social menjelaskan bahawa terdapat 3.5 bilion atau 45% penduduk dunia sekarang yang menggunakan media sosial dalam kehidupan seharian mereka. Oleh hal yang demikian, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan penyebaran berita palsu ini semakin berleluasa di sosial media. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesan kegiatan penyebaran palsu di dalam media sosial ini terhadap individu, masyarakat maupun negara. Kajian ini juga bertujuan mengenal pasti langkah untuk menyelesaikan masalah kegiatan penyebaran berita palsu di media sosial ini yang dapat dijalankan bagi mengurangkan masalah penyebaran berita palsu ini semakin berleluasa. Nama saya Chen Mingxuan, nombor matrik 277691. Dan saya akan jelaskan antara apa itu latar belakang berita palsu. Yang pertama, apa itu berita palsu? Berita palsu merupakan berita yang tidak benar atau tidak mempunyai sumber yang sah. Istilah berita palsu boleh dibincangkan dari idea dalaman sehingga ia diungkapkan dan disampaikan kepada isu pemprosesan dalaman. Berita palsu yang dalam format yang berbagai seperti format bahan cetak, program televisyen serta sosial media. Dan soalan tentang berita palsu ini ialah bagaimanakah berita palsu menyebar dan di manakah berita palsu disebarkan dan sesiapa yang menghasilkan berita palsu. Oleh itu, kumpulan kami telah membuat kajian untuk memahami faktor-faktor kewujudan berita palsu, cara-cara berita palsu disebarkan, kesan-kesan dibawa oleh berita palsu terhadap masyarakat, serta cadangan-cadangan dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah berita palsu. Nama saya Nur Syairah binti Muhammad Azhar dan saya akan bentangkan mengenai metodologi kajian. Metodologi kajian merujuk kepada tata cara untuk melaksanakan kajian atau tata cara untuk mendapatkan maklumat bagi mencapai matlamat kajian. Sumber kajian ini diperolehi daripada bahan-bahan atas talian iaitu online seperti akhbar online, artikel online, jurnal online, kamus online dan juga sumber daripada portal rasmi. Disebabkan oleh pandemik COVID-19 pada ketika ini, oleh itu kajian ini terpaksa dijalankan sepenuhnya dengan merujuk sumber daripada internet disebabkan oleh kesukaran untuk menghasilkan kajian di lapangan. Sekarang, saya akan berterus untuk membincangkan faktor-faktor kewujudan berita palsu. Antara faktor ialah ciri-ciri media sosial yang kondusif terhadap berita palsu, pengaruh emosi masyarakat, ciri-ciri berita palsu yang baharu dan bersifat negatif, keuntungan yang lumayan, serta fenomena pelaporan berkeliling. Salah satu faktor iaitu ciri-ciri media sosial yang konduktif terhadap berita palsu. Antaranya ialah kos yang kecil telah meningkat keuntungan pengeluar berita palsu dan format media sosial di telefon bimbit yang potong lapis telah menyukarkan penilaian kebenaran sebuah artikel menjadi lebih sukar. Fenomena pelaporan berkeliling juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kewujudan berita palsu. Fenomena ini berlaku apabila penerbitan A menerbitkan maklumat yang salah dan penerbitan B mencetak ulang maklumat tersebut. Tetapi penerbitan A kemudian menyebut penerbitan B sebagai sumber maklumat tersebut. Contohnya, fakta yang tidak sah di halaman wiki dapat dimasukkan ke dalam artikel yang diterbit, kemudian dapat ditambahkan sebagai petikan untuk maklumat wiki yang sama. Dan ini menyebabkan berita palsu suka dikenali sebagai berita palsu.
Penyebaran berita palsu dalam kalangan masyarakat melalui media sosial memberikan pelbagai kesan kepada masyarakat. Antaranya ialah ia menimbulkan kebimbangan awam. Sebagai contoh, terdapat beberapa individu yang tidak bertanggungjawab yang menyebarkan berita palsu mengenai vaksin COVID-19 yang dikatakan memberi kesan sampingan dan ia menimbulkan keraguan dan salah faham dalam kalangan masyarakat. Selain itu, penyebaran berita palsu dalam kalangan masyarakat melalui media sosial juga boleh mengancam keselamatan negara. Sebagai contoh, terdapat setengah individu yang tidak bertanggungjawab yang menyebarkan berita palsu ataupun kabar angin mengenai situasi politik semasa negara dan ia boleh merumitkan lagi keadaan. Seterusnya, penyebaran berita palsu dalam kalangan masyarakat melalui media sosial boleh menyebabkan sesebuah perniagaan merosot. Sebagai contoh, terdapat beberapa buah perniagaan yang mengalami penurunan jualan disebabkan oleh berita palsu yang disebarkan di media sosial mengenai pekerja atau pelanggannya yang dikatakan positif COVID-19. Di samping itu, penyebaran berita palsu dalam kalangan masyarakat di media sosial juga boleh membawa kepada penerimaan berita palsu dan penolakan maklumat yang benar. Sebagai contoh, satu kajian menunjukkan bahawa kira-kira 800 individu telah meninggal dunia akibat daripada penyebaran berita palsu mengenai COVID-19, iaitu seperti mengambil ubat terlarang yang dikatakan boleh mengubati COVID-19 tanpa berfikir panjang. Akhirnya, penyebaran berita palsu melalui media sosial juga boleh merosakkan perpaduan antara masyarakat berbilang kaum dan agama di Malaysia. Sebagai contoh, terdapat setengah individu yang tidak bertanggungjawab yang menyebarkan berita palsu mengenai isu sensitif kaum lain di media sosial. Oleh itu, adalah sangat penting untuk setiap masyarakat mempertimbangkan perkara yang betul dan salah supaya penyebaran berita palsu ini dapat ditangani secara menyeluruh. Langkah untuk menyelesaikan kegiatan penyebaran palsu yang pertama ialah masyarakat perlu sentiasa memeriksa kesahihan maklumat yang diterima sebelum menyebarkan kepada orang lain bagi mengelakkan penyebaran berita palsu ini semakin berleluasa dan lebih teruk. Sebagai contoh, masyarakat perlu membaca keseluruhan isi berita yang diterima supaya pembaca dapat membandingkan maklumat itu dengan maklumat yang lain. Langkah seterusnya untuk mengurangkan penyebaran berita palsu di dalam negara kita ialah pihak Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM perlu mendedahkan kepada masyarakat mengenai hukuman yang akan dikenakan kepada penyebar maklumat palsu. Hal ini kerana dengan menguar-uarkan hukuman ini kepada masyarakat akan berasa takut dan gerun untuk menyebarkan sebarang maklumat yang tidak ada kepastian sama ada maklumat itu sahih ataupun palsu. Langkah yang ketiga ialah melalui pendidikan dapat mengatasi masalah penyebaran berita palsu dalam media sosial. Pihak sekolah perlu memainkan peranan dalam proses pembelajaran dalam mengajar para pelajar bagaimana mengatasi berita palsu dengan melakukan karangan mengenai faktor yang menyebabkan penyebaran berita palsu dan kesan sekiranya berita palsu itu tidak dapat diatasi. Selain daripada itu, sukatan dalam pelajaran perlu ada kesejahteraan cyber dan tidak menggunakan kata-kata yang kesat yang boleh menjatuhkan maruah seseorang. Nama saya Nonisha Adrana binti Rahim, nombor matrik 267763. Daripada perbantangan pada hari ini, saya dapat simpulkan bahawa penularan berita palsu bukanlah satu fenomena baharu, tetapi kesannya dapat dilihat lebih jelas pada era COVID-19 ketika masyarakat dunia berusaha menangani cabaran ini dan bakal menghadapi kemelesetan ekonomi. Kita juga terpaksa berdepan dengan pandemik baharu iaitu penularan berita palsu dan maklumat yang tidak tepat. Penyebaran berita palsu ini di Malaysia ibarat barah dalam kalangan rakyat sejak setahun lalu. Berita palsu ini mempunyai unsur-unsur penipuan, memfitnah seseorang untuk menjatuhkan reputasi individu maupun syarikat dan memecah belahkan sentimen dalam perkauman. Penyebaran berita palsu ini merupakan cabaran yang agak sukar untuk ditangani pada masa kini kerana masyarakat mudah percaya dan terpedaya dengan fitnah dan tumohan yang terdapat di media sosial. Di Malaysia, maklumat yang diperolehi daripada media sosial terutamanya kepada golongan warga emas yang tidak mahir dengan penggunaan telefon bimbit dan media sosial. Golongan ini mudah mempercayai sebarang kandungan
atau maklumat palsu yang didengari maupun dilihat. Perkara ini menimbulkan kebimbangan dan menimbulkan impak yang negatif kepada masyarakat. Netizen juga perlu bertanggungjawab dalam memberi komen-komen atas sesuatu berita dan harus menjaga perasaan dan sensitiviti masyarakat sekeliling. Sebagai rakyat yang prihatin, semua pihak haruslah memainkan peranan dan mengambil langkah-langkah yang proaktif dalam mengatasi isu ini. Daripada terus berleluasa, pihak yang bertanggungjawab perlulah membasmi kegiatan ini dari akar umbi supaya negara kita kekal dan bebas daripada penularan berita palsu. Masyarakat perlu sentiasa memeriksa kesahihan maklumat yang diterima sebelum menyebarkan kepada orang lain bagi mengelakkan penyebaran berita palsu ini dari terus berleluasa dan lebih teruk. Sekian, terima kasih.